Wadi berkenaan dengan kerusi yang akan ditandingi. Tadi sebelum ini ada orang-orang menyatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu bertanding di Perak, Johor dan Pulau Pinang. Adakah kerusi di Johor itu bermaksud YB akan memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bertanding di Parlimen Johor Bahru? Dia kalau kita lihat dari segi pengaruh dan juga peranan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah mengambil sikap atau semangat nasional. Pengaruh beliau saya yakin kalau tempat ataupun betul tujuannya, insya-Allah beliau mampu memberikan kemenangan kepada Parti Keadilan. Jadi sebab itu dari segi sejarahnya Datuk Seri Anwar kawasan tradisinya di Permatang Pauh. Manakala apabila beliau selepas dibebaskan dan kembali bergiat aktif secara politik, beliau telah bertanding di kawasan Port Dickson di Negeri Sembilan, yang mana kalau dari segi sejarah kehidupannya itu bukanlah sinonim seperti Pematang Pauh. Jadi dari segi peranan beliau, move tersebut ataupun kemenangan itu membuktikan pengaruh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini diterima bukan hanya di kawasan tradisi yang beliau bertanding selama ini. Untuk ketika ini, bagi saya, peringkat kami, saya sebagai Ahli Parlimen Johor Bahru, kita akan terus buat kerja dan selagi memberi komitmen untuk kerja khidmat masyarakat dan selagi belum dibubarkan, maka tanggungjawab saya di sini akan diteruskan. Berkenaan dengan lantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengurusi untuk Majlis Pimpinan Negeri Johor tu bagaimana pula? Yang dilantik sebagai pengurusi Majlis Pimpinan Negeri Johor itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin boleh semak fakta itu. Yang dilantik adalah YB Rafizi Ramli, Timbalan Presiden. Yang maksudnya kalau tengok kaedah ataupun pendekatan Parti Keadilan selepas pemilihan tempoh hari, keputusan parti itu adalah ataupun keputusan presiden, sebab itu kuasa presiden dengan melantik timbalan dan juga naib presiden untuk mengetuai Majlis Pimpinan Negeri di Semenanjung Malaysia ini. Jadi move itu adalah secara keseluruhan. Yang kedua, niat ataupun hasrat itu supaya Parti Keadilan ini menumpukan kepada persiapan pilihan raya. Jadi apabila yang dilantik itu adalah timbalan presiden, maka segala pengarahan, maklumat ataupun strategi naratif kempen itu datang secara terus. Pengarahan itu bukan lagi terpaksa melalui pimpinan yang lain. Yang ini memang direct daripada timbalan presiden sendiri. Jadi malah untuk komitmen daripada saudara Rafizi selaku pengurusi Majlis Pimpinan Negeri, beliau akan datang ke Negeri Johor pada 31 Ogos nanti untuk mesyuarat Majlis Pimpinan Negeri. Jadi maksudnya memang beliau memikul tanggungjawab untuk memimpin Negeri Johor dan juga wilayah persekutuan. Jadi isu macam kerusi di mana beliau bertanding itu belum timbul sebab dari segi pimpinan yang lain itu masing-masing sebenarnya dah ada kawasan khusus dah. Yang ketuai Negeri Sembilan dan Melaka, Menteri Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan tak bermaksud dia nak pergi Melaka. Sama juga dengan kisahnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Selangor, beliau menjadi pengerusi bukan hanya di Selangor tetapi juga di Pahang. Bukan bermaksud dia nak jadi MB Pahang. Jadi yang ini saya harap dapat menjelaskan situasi tersebutlah. Mesyuarat nanti bincang pasal alihan kursi. Mesyuarat sememangnya seperti yang berlaku semalam, kita telah mengadakan konvensyen pilihan raya umum, pilihan raya yang akan datang, yang mana sudah semestinya dalam mesyuarat nanti saya jangkakan perbincangan itu lebih khusus kepada persiapan menghadapi pilihan raya. Sudah pasti kalau dari segi isu agihan kerusi, saya yakin timbalan presiden akan mengambil maklum balas daripada kepimpinan cabang dan juga kepimpinan negeri yang akan dibentuk dalam soal rundingan kerusi.
Cuma ketika ini mandat ataupun hasrat yang diutarakan semalam oleh Timbalan Presiden dan juga Presiden adalah untuk setiap jentera di cabang kawasan kerusi parlimen maupun DUN, cuma di Johor DUN tak terlibat, untuk membuat persiapan kerja-kerja pilihan raya. Ada lagi soalan? Okey. Ya, secara rasmi bersemuka. Sebelum ini kami telah adakan perbincangan secara alam maya, secara maya, dan kami telah mengutarakan pandangan mengenai susunan kepimpinan negeri yang akan dibentuk nanti. Tapi untuk 31 Ogos mungkin di sebelah malam beliau akan hadir untuk mempengerusikan mesyuarat bersama dengan ketua-ketua cabang dan juga pimpinan daripada wakil AMK dan juga ketua AMK negeri dan juga ketua wanita negeri. Johor. Dia akan kami jangkakan buat di pejabat Majlis Pimpinan Negeri dekat sutera utama. Pejabat negeri. Okey, terima kasih.